Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Nur Alwani Zafira Khairul dalam 15 minit MMTV edisi 15 Mac 2023. Kita ke berita utama. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM memberi kelonggaran kepada semua murid dan pelajar kurang kemampuan untuk memakai baju t-shirt sukan bersesuaian semasa mengikuti aktiviti kokurikulum badan beruniform di sekolah. Menterinya Fadila Siddiq berkata keputusan itu dibuat bertujuan meringankan beban ibu bapa, terutamanya mereka yang terkesan akibat banjir. Jelasnya, pihak kementerian memberi perhatian mengenai beban yang dihadapi ibu bapa dalam persiapan persekolahan anak-anak, termasuk pakaian seragam, menjelang sesi pembukaan sekolah pada 20 Mac ini. Fadila yang juga ahli Parlimen Nibong Tebal itu berkata, berhubung rungutan pakaian kokurikulum atau badan beruniform, kementerian juga bersetuju supaya memakai t-shirt yang menggambarkan sekolah mereka jika ibu bapa tidak mampu untuk menyediakan seragam itu. Dalam pada itu, Fadlina berkata KPM sedang memberikan tumpuan terhadap perkara berkenaan dan akan diumumkan dalam tempoh terdekat sebaik mendapat keputusan daripada Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan. Pelantikan Ahmad Jaslan Yaakob sebagai pengerusi Felkra dan Datuk Dr. Ashraf Wajri Dusuki untuk jawatan pengerusi Majlis Amanah Rakyat mendapat restu daripada Perdana Menteri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pelantikan kedua-dua tokoh tersebut dibuat mengikut prosedur sedia ada, iaitu dengan mendapat kelulusan dan penelitian daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menjelaskan tiada sebarang perkara atau faktor-faktor yang nyata atau tersembunyi, pelantikan yang dibuat juga mengikut kelulusan rasmi yang diberikan. Selain ahli politik, terdapat juga senarai nama tokoh korporat dan latar belakang untuk mengetahui badan-badan berkanun dan syarikat berkait kerajaan. Tambahnya, pemilihan Ahmad Jaslan berpandukan kepada prestasi yang ditunjukkan oleh tokoh berkenaan semasa menerajui Felkra sebelum ini. Terdahulu, ahli Parlimen Bahagian Datuk itu mengumumkan pelantikan Ahmad Jaslan semasa menyampaikan ucapan pada Majlis Pengenalan Calon-calon Pengerusi Tetap, Timbalan Pengerusi Tetap, Naib Presiden dan Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO peringkat negeri Kelantan. Barisan Nasional tekad menyelesaikan isu bekalan air yang membelenggu rakyat di negeri ini sejak sekian lama, sekiranya diberi mandat untuk menjadi kerajaan selepas pilihan raya negeri. Pengerusinya, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, masalah tersebut menjadi keperluan utama yang mahu diselesaikan oleh BN. Tidak bersetuju takdir menjadi alasan mengapa masalah ini tidak boleh diselesaikan setelah sekian lama. Menurut Ahmad Zahid lagi, rakyat Kelantan juga tidak seharusnya terus menjadi mangsa kepada pentadbiran yang lemah. Menurutnya, pada PRN nanti, rakyat perlu membuat keputusan berani dengan memberikan kemenangan kepada BN untuk membentuk kerajaan sekaligus membuktikan kemampuan urus tadbir dengan lebih baik. Bagaimanapun, ahli Parlimen Bahagian Datuk itu turut berjanji dasar-dasar baik yang telah dilaksanakan oleh kerajaan negeri sebelum ini akan diteruskan seperti biasa walaupun BN diberi peluang menjadi kerajaan kelak. Kira-kira 10 bilion ringgit wang negara yang dibayar kepada tenaga kerja warga asing dihantar pulang ke negara mereka setiap tahun. Jumlah berkenaan merupakan hasil yang dikutip oleh 2.4 juta pekerja asing dari pelbagai sektor pekerjaan di Malaysia. Daripada jumlah berkenaan, 5 bilion ringgit yang dihantar ke pelbagai negara melibatkan pekerja asing di sektor pembinaan. Pakar ekonomi Profesor Madya Tias Dr. Anwar Shah Bali Muhammad berpandangan, jumlah berkenaan mampu meningkat setiap tahun melibatkan semua sektor termasuk warga asing yang sudah bergelar tauqir di negara ini. Jelasnya lagi, tidak mustahil wang negara yang dikirim warga asing ke negara mereka akan meningkat lebih tinggi jika golongan berkenaan semakin ramai bergelar tauqir selain mampu mengirim wang sekitar RM10,000 dalam tempoh beberapa bulan sahaja. Meningkat gerbang informasi terkini, maklumat tepat, sahih dan diyakini. Kami sajikan berita dalam dan luar negara.
kupasan berita, merempas dimensi tanpa sempadan. Bukan itu sahaja, berita eksklusif dan inklusif juga menjadi keutamaan kami. Menggunakan suatu perspektif berbeza untuk membuka mata anda. Info tetap kami berikan tanpa perlu anda cari. Hanya terbaik buat anda. 5 hari seminggu setiap hari pada jam 6.45 petang. Tak perlu tunggu berita jam 8. Inilah saluran berita yang lebih pantas. Kembali lagi. Tarikh melihat anak bulan Ramadan ditetapkan pada petang 22 Mac ini bersamaan 29 Syakban 1444 Hijrah di 29 lokasi terpilih seluruh negara. Pejabat penyimpan mohor besar raja-raja dalam satu kenyataan turut memaklumkan Majlis Raja-Raja bersetuju kaedah menetapkan tarikh permulaan puasa adalah berdasarkan ruqyah dan hisab. Jelas kenyataan itu lagi, penyimpan mohor besar raja-raja akan mengisytiharkan tarikh permulaan puasa melalui radio dan televisyen pada malam tersebut. Cerapan anak bulan pula akan dilaksanakan di 29 lokasi terpilih oleh jawatan kuasa diperkenankan untuk melihat anak bulan. Lokasi-lokasi itu melibatkan Pontian Kecil Johor, Kompleks Falah Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara Melaka, Kompleks Baitul Hilal, Teluk Kemang, Port Dickson Negeri Sembilan, Bukit Melawati Kuala Selangor, Bukit Jugrab Panting Kuala Langat, Balai Cerap Selangor dan Sabak Bernam serta beberapa lokasi lain. Ke berita seterusnya. Berat badan penyanyi dan komposer terkenal Yasin Sulaiman susut 18 kg kepada 48 kg sahaja sejak dipenjarakan Mac tahun lalu. Yasin atau nama penuhnya Muhammad Yasin Sulaiman, 48 tahun, memaklumkan situasi yang dialaminya itu disebabkan penyakit thyroid yang dialami sejak November lalu. Dalam prosiding mahkamah hari ini, Yasin sekali lagi gagal dalam permohonan representasi ketiganya di Mahkamah Seksyen Petaling Jaya untuk mengkaji 3 pertuduhan dadah ke atas dirinya. Hakim Nik Nasimah Nik Muhammad kemudian menetapkan 31 Mei, 1 dan 2 Jun depan untuk sambung perbicaraan selain pihak-pihak perlu memaklumkan kepada mahkamah mengenai status representasi berkenaan. Kita ke berita dunia. Seorang penyiasat paranormal mendakwa dirinya menerima ancaman serangan alam gaib sebelum benar-benar diserang makhluk tersebut semasa siaran langsung akaun Facebooknya dari pejabatnya yang terletak di Wrexham minggu lalu. Penyiasat berusia 35 tahun yang dikenali sebagai Mac itu menggunakan kotak Alice iaitu peranti perisia yang digunakan dalam penyelidikan serta penyiasatan paranormal khususnya untuk bercakap dengan makhluk halus. Semasa sesi interaksi dengan makhluk halus tersebut, kotak itu mengeluarkan perkataan ancaman dan ganas dalam masa beberapa minit pertama sebelum merasukkan dicakar pada jari kelingking tangan kanannya berdarah. Matt terkenal di kalangan peminat paranormal kerana memiliki anak patung berhantu bernama Annie yang dibelinya dan percaya anak patung itu ingin berinteraksi dengannya melalui beberapa peralatan paranormal. Kita ke segmen Halal Niaga minggu ini. Syarikat pengeluar makanan sejuk beku EB Frozen Food Committed menawarkan produk-produk makanan yang berkualiti tinggi dan bersesuaian dengan cita rasa rakyat di Malaysia. Dengan tawaran harga mampu milik, EB berjaya menghasilkan lebih 50 produk makanan. Kami memastikan setiap produk yang kita hasilkan perlu ada sijil halal, kita ada GMP, kita ada HACCP dan juga FSSC 32000.
Jadi dengan itu kita nak pastikan semua produk dan juga bahan mentah yang kita gunakan berkualiti tinggi supaya benda ni, makanan yang kita keluarkan ni sesuai dengan permintaan pengguna di luar sana lah. Bukan sahaja mendapat sambutan di peringkat domestik, malah syarikat berkenaan juga berjaya mengembangkan produk mereka di 32 buah negara lain termasuk pasaran Asia dan Eropah. Apa yang kita gunakan, kita akan pastikan contoh produk yang kita keluarkan macam Western Series. Filet yang kita gunakan untuk Alaska Pollock Finger dan Alaska Pollock Filet, kita dapatkan, kita menggunakan isi ikan putih yang kita dapatkan daripada Alaska. Jadi kita nak produk yang kita keluarkan ini mengikut dan menepati pengguna di luar sana lah. Berita seterusnya. Pembiayaan dengan cagaran akaun 2 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dijangka ditawarkan pada kadar faedah yang lebih rendah dan diselaraskan di peringkat industri. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Bank Rakyat Ahmad Syahril Muhammad Sharif berkata, pihaknya bagaimanapun masih menunggu maklumat terperinci daripada kerajaan mengenai skim itu sebelum menawarkan pembiayaan tersebut. Tambah beliau, skim berkenaan disambut baik pihaknya dan percaya alternatif berkenaan telah dikaji oleh kerajaan sebelum mengumumkan perkara tersebut. Minggu lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan bahawa kerajaan akan memperkenal kaedah baharu yang membolehkan pencarum KWSP menggunakan wang caruman sebagai cagaran kepada bank bagi tujuan pembiayaan kewangan. Beralih ke berita sukan. Persatuan Bola Sepak Malaysia memaklumkan bahawa mereka masih belum menerima sebarang aduan berkaitan dengan kad merah yang dilayangkan oleh pengadil Nol Azrin Baharudin terhadap pengendali Sabah FC Dato' Ong Kim Swee 3 hari lepas. Setiausaha Agung FAM Nur Azman Rahman menegaskan pihaknya bukan sahaja tidak menerima sebarang aduan, malah masih juga belum menerima laporan penuh isu itu sehingga kini. Ujarnya lagi, jika wujud isu tidak adil dalam mutu pengadilan, maka pihaknya akan mengambil tindakan yang tegas kerana FAM memegang prinsip untuk sentiasa memastikan setiap pengadil mempamerkan prestasi terbaik semasa berkhidmat dalam Liga Malaysia. Kim Swee menjadi pengendali kedua Liga M yang menerima kad merah selepas dikatakan beberapa kali mengganggu tugasan pengadil dengan menggunakan kata-kata kesat selain bertindak mengugut pengadil yang bertugas selepas pasukannya terikat seri 1-1 dengan Sri Pahang FC. Inter Milan berjaya langkah ke suku akhir juara-juara Eropah apabila mengekalkan kelebihan agregat 1-0 ke atas Porto awal pagi tadi. Pasukan dari Itali tersebut yang juga juara 3 kali kejohanan mara ke kelompok 8 terakhir buat kali pertama sejak 2011 sekaligus menamatkan kemarau 12 tahun penantian. Porto dilihat bermain lebih baik dalam aksi berkenaan kerana berjaya mengasap pintu gol Inter dengan beberapa percubaan bahaya termasuk sepakan Mehdi Taremi dan Marco Grujic yang terkena palang serta cubaan Marcano yang hampir berjaya menghasilkan gol. Jurulatih Inter Simon Inzaghi menjelaskan walaupun skuadnya dikritik kerana menampilkan prestasi yang kurang memberangsangkan dalam liga domestik, namun perlawanan awal pagi membuktikan anak buahnya mampu memberikan aksi terbaik walaupun tidak berjaya menjaringkan sebarang gol. Dalam pada itu, Manchester City pula berjaya menewaskan klub RB Leipzig 7-0 sekaligus mara ke suku akhir Liga Juara-Juara dengan agregat 8-1. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Khamis 16 Mac 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nur Alwani Zafira Khairul. Assalamualaikum dan jumpa lagi.